Hai guys, so hari ni Anis nak share dengan korang pengalaman Anis naik Kinabalu, as known as gunung tertinggi di Malaysia, and tak salah Anis gunung ketiga tertinggi di Asia Tenggara kalau tengok Google lah. And hope korang enjoy. Kalau nak tengok, akan tengok betul. Okay. Okay guys, so Anis pergi ke Gunung Kinabalu pada tarikhnya 18 Ogos dan 19 Ogos. Jadi malam 17 Ogos tu kita orang dah pergi dekat Kinabalu Park. Inilah tempat tidur Anis ya, bilik depannya untuk bermalam di situlah, Kinabalu Park. Dia sebab dia sekali dengan package tau, mendaki dan tempat tidur sekali, so it's a bit mahal lah untuk orang kan. Jadi pagi-pagi from my view tempat tinggal tu, inilah gambar Gunung Kinabalu yang boleh kita orang tengok, boleh nampak dengan jelas Gunung Kinabalunya. So pukul 7.40 tu kita orang sarapan pagi. Pukul 8 kita orang kena berkumpul kat sini semua. Tengoklah ramainya orang. Kita orang dah nervous dah time tu. Macam excited campur nervous nak mendaki tau time tu. Dan dekat sini jugalah register semuanya. Ada orang register untuk kita orang semua. Best lah, menunggu sambil nervous. So sebelum kita orang nak pergi mendaki tu, dia bagi name tag ni. Dia bagi kad ni sebagai macam identity card I think, dengan nombor kod. So kalau korang dekat Panalapan nanti ke mana-mana, korang memang kena pakai kad ni dekat leher. Memang wajib. So Anis punya identity tu dia punya kod tu AY. AY ni macam yang terakhir lah. And then dalam grup Anis tu ada 5 orang. So that's why dalam 005 dan Anis adalah orang yang terakhir. Okay, so this is my group member. Dia sebenarnya dalam grup Anis ada 4 orang. Mak Anis ambil package yang 4 orang yang memang macam untuk private punya. Untuk santai-santai. Dan ada, kita orang jumpa 2 orang je. Anis dengan Mak Anis je, tak jumpa lagi 2 orang tu. Tapi tiba-tiba dah nak daki tu, tiba ada 3 orang ni. Rupanya ada 3 orang budak ni. Budak ni sebenarnya Anis 19. Seorang budak UMS sama dengan Anis. Seorang budak Matrix. Seorang lagi tu budak UiTM Sabah. So inilah muka Anis dengan Mak Anis before daki. Tengok mampu tersenyum lagi ke. Senyum je. Last dah sampai tengah jalan tak mampu nak senyum. Jadi before kita orang memulakan perjalanan kita orang ke Panalapan, malam kita orang ni nama dia Robeni Safar tapi disuruh panggil Rob. Dia bagilah sikit, ada briefing semua. Inilah tanda-tanda macam mana kita nak lalu, kilometer yang kita akan lalu semua. So after that kita orang dah bergerak. So dah mulalah perjalanan kita orang ke Panalaban. Time ni dah sampai first kilometer yang pertama, dalam setengah jam, tak ingat gitu, setengah jam kita orang nak dapat 1 km. Tapi itulah, excited bergambar dengan 1 km pun bergambar. Setiap kali checkpoint 2 km, 1.5 km, 2.5 km, 3 km, 3.5 km, semua kita orang ambil gambar tau. Tapi dah sampai dekat akhir macam 4 ke 5, 6 gitu, kita nak tak ambil gambar dah. Penat dah, tak masa nak ambil gambar dah. Actually, daki Gunung Kinabalu ni, dia tak susah sangat tau. Sebab dia banyak tangga, cuma kau penat kat tangga lah. Sebab tu lah orang kata kalau nak pergi Gunung Kinabalu ni, banyakkan tangga kan, berlatih naik tangga, semua tu tangga. Tapi memang banyak tangga tu yang kita penat kan, nak tangga. Tapi okey lah. So ini adalah antara gambar yang sempat Anis ambil semasa mendaki tu, naik tu. Sanggup tahu aku share dengan korang gambar-gambar buruk aku. Okay, so 3 kilometer pertama tu kita orang okey lagi tau. Penat tu memanglah penat, tapi taklah sangat tau, macam still okey lagi. Cuma 3 kilometer terakhir tu kita orang dah start slow sikit tau. Sebab dah makin tinggi kan altitude semua.
So oksigen tu macam memang orang kata 3 kilometer terakhir tu slow-slow je. Kalau tak korang boleh pening tau. Tapi alhamdulillah lah tak pening. Cuma memang kena tarik nafas macam panjang lah. Lepas tu 2 kilometer terakhir tu jugalah Ani rasa macam paling mencabar dan sangat main mental tau. Ani rasa macam nak putus asa tapi sebab dah nak sampai kan. So takkanlah nak tu. Lepas tu sebab 2 kilometer terakhir tu jugalah korang rasa korang dah jalan lama tau. Korang dah naik lama tapi lah baru 200 meter. Baru 300 meter. Baru 500 meter. Dah. Okey, jadi inilah moments time kita orang sampai kat Panalaban. Time tu kita orang sampai dalam pukul 3.20, 3.30 macam tu lah. So kita orang gerak dari pohon tu dalam pukul 9.30 pagi. Lepas tu sampai dalam 3.20. So dalam macam 6 jam gitulah kita orang sampai. So time ni memang dah sejuk jugalah. Sebelah Mak Anis tu lah malim kita orang, malim grup AY. So inilah suasana di Panalaban. Okay, so bila kita orang dah sampai ke Panalaban tu, Anis tak buat sangat banyak video dekat Panalaban tu. Dekat Labarata, Anis pergi Labarata. Jadi bila sampai, Anis check in kat Labarata. Dan kita orang makan lunch. Sebab kita orang tak makan sepanjang perjalanan tu. Kita orang simpan lunch tu. Jadi makan. Lepas tu, lepas check in, lepas makan, kita orang masuk bilik kita orang. Dan kita orang solat jamak takhir. Bersihkan diri dulu, lepas tu solat jamak takhir. Lepas tu dinner pukul 4.30 tak silap ni sampai pukul 7. So lepas dalam pukul 5.30 tu baru kita orang makan dinner. Dan lepas dinner aktiviti bebas, korang boleh buat apa-apa. Korang boleh gambar dekat Panalaban tu, korang boleh buat apa-apa lah, nak tidur pun terus boleh. Dan kita orang pukul 6.30 tu cadang ni nak tengok sunset, nak pergi luar tapi macam dah gelap, so tak payahlah. Jadi kita orang siap-siap solat maghrib terus pula, solat maghrib terus dengan solat isyak. Lepas tu terus prepare nak tidur. Kita orang terus pakai baju untuk mendaki naik pagi tu tau. Sebab sejuk kat situ. Atas tu memang sejuk gila. Air dia pun dia kecil. Lepas tu sejuk gila air dia. Lepas tu pukul 12 tu Anis jaga. Anis boleh tidur dalam 2 jam je. Sebab pukul 12 tu uncle dengan aunty sebelah bilik Anis tu dia dah bising. Dia dah bangun, dia berbual rancak kan. Dah lah suara diorang pun kuat. So takpelah, tidur 2 jam pun okey lah. Lepas tu 1.30 pukul 1 Mak Anis bangun. Setengah jam prepare semua. Simpan wuduk tau. Simpan wuduk sebab kat atas kalau ada masa solat subuh menghormati waktu. Lepas tu 2.30 tu 1.30 turun Sapa. 2.30 kita orang dah mulakan pendakian ke puncak. So time tu lah paling cabar bagi Anis. Ya, tu time tu paling cabar. Lepas tu dengan angin kuat, sejuk. Lepas tu dengan dia punya perjalanan pun memang gini terus. Memang tinggi. Tapi apa pun best. Okay, so this is the video of my mom dah sampai ke puncak. Ambil video semua. Video ni tak ada Okay, kita orang naik tu pukul 2.30 pagi tau. Memang sejuk, gelap lah kan. Jadi memang Anis ni pandang je bawah naik. Orang naik, aku naik. Orang pegang tali, aku pegang tali. Orang naik tangga, aku pun naiklah tangga kan. So memang tak tahu macam mana curamnya. Tahu penat je lah. So tapi alhamdulillah time tu memang cuaca lawa tau. Sangat lawa, tak hujan. Kalau hujan memang kita orang tak boleh naik. Okey, lepas tu kat sini pun ada checkpoint tau. Korang kena melepasi checkpoint ni sebelum pukul 5. Kalau korang lepas pukul 5, tak silap Anis, kena patah balik kot. Nama checkpoint ni sayap-sayap tak silap. So, Anis dengan Mak Anis tu sampai sayap-sayap. Dengan seorang guru Anis tu sampai sayap-sayap dalam pukul 4. Lepas tu, korang kena sampai kat puncak tu sebelum pukul 7. Sebab pukul 7, kat tu dah suruh orang semua turun.
Sebab nak kena sampaikan dekat laban rata tu sebelum pukul 10.30 kan. Okay, so aku kan ambil selfie gambar aku. Jadi aku buka lah sarung tangan aku tau nak. Lepas tu, aku nak masukkan balik tangan aku dalam sarung tangan tu tak boleh. Kebas gila tangan aku, tahu tak? Korang bayangkanlah betapa sejuknya sampai tangan aku dalam sarung tangan tu boleh kebas. Okay, so time ni kita orang dah start nak turun dari puncak ke laban rata. So belakang aku tu budak Matrix tu. Kita orang berempat je. Berdua lagi tu budak EMS dengan UiTM tu dah start. Dah turun dah. Lepas tu kan guys, dekat-dekat sini lah yang tempat aku jatuh. 2 kali pula tu aku jatuh. Lepas tu gaya yang sama pula tu aku jatuh. Okay guys, time ni lah yang Anis tak pandai nak turun tau sebab dia curam. Anis memang takut sikit kalau curam-curam ni. Memang tak pandai nak turun. Mak Anis dah turun dulu dah. Dia dah ajar tapi tak pandai nak ikut. So abang dari Indonesia ni lah yang baju merah ni lah yang tolong Anis tau. Yang Jakarta, dari Jakarta dia tolong Anis. Cakap macam mana nak turun semua. Dia cakap pegang tali ni kuat-kuat adik. Adik buat macam ni, adik ikut abang Lepas tu dia bagi instructor lah. Dia cakap okey, lepas ni kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan semua. Aku kalau memang tak ada orang ajar aku macam ni kan, memang aku boleh nak turun memang gelongsor je. Kita orang sampai dari puncak ke laban rata pukul 9.40 pagi. Lepas tu kita orang terus sarapan sebab sarapan habis pukul 10.30. Lepas tu lepas sarapan pula kita orang siap-siap barang, check out pukul 10.20. Sebab dia kena check out sebelum 10.30. Kalau lebih 10.30, kita orang kena bayar 1 jam lambat 100. Jadi 10.30 lepas tu my guide dah suruh tunggu dekat ada satu tempat tu. Suruh tunggu. Dia suruh kita orang turun dulu. Sebab takut kita orang lambat. Memang kita orang lambat pun. Sebab dia memang cepat kan turunan. Lepas tu my mom cakap dengan dia turun 3 jam lepas kita orang turun. 3 jam atau 4 jam. 3 jam. Lepas tu nak turun tu kita orang ingat naik je susah. Rupanya turun pun susah. Sebab dia kena jaga lutut. Jatuh. Takut jatuh. Lepas tu kita orang masa 4 jam untuk sampai dari Panalaban ke Timpohon tu. And then 2 kilometer terakhir tu hujan lebat. Hujan. So kita orang pakailah baju hujan semua. Main hujan. That's why lah. Memang time turun pula tu kita orang tak ambil video gambar semua langsung. Yes. Sampailah. Lepas dia sampai dekat Timpohon, kita orang kaki kita orang dah longlah gila tau. Sebab kita orang naik tak fit. Kita orang tak training sangat. So tu memang sakit dan penat. So dah sampai kat Timpohon, kita orang bergerak lah ke naik kereta ke dia punya tempat register tu. Nak ambil sijil, nak balik semua. So pukul 3.30 kita orang sampai. Mak Ngah, Pak Ngani dengan ada orang tu dah tunggu dah nak ambil kita orang. So ambil sijil semua, balik. Okay, so apa yang Anis dapat sepanjang pendakian Anis tu adalah first, of course, pengalaman. And I got to see view yang lawa, sangat lawa. Lepas tu Anis dapat penat. Yelah sebab tak fit sangat kan. Penat. Lepas tu dapat sakit kaki. Ini dapat luka sebab jatuh. And then dapat lebam sebab terlangkar pokok kayu kaki. And then itulah. Tapi paling best adalah pengalaman lah. Okay, so the best moment yang Anis boleh dapat adalah bila korang dah sampai puncak tu, korang dah sampai kat kawasan batu-batu tu, and then korang tengok dengan pemandangan dengan mata korang sendiri. Tu paling best. And then second, bila korang naik, sepanjang perjalanan korang naik ke Panalaban tu, orang yang akan turun akan bagi korang motivation. Good luck, macam cakap hi, good luck semua. So itu best. And then bila korang pula turun, korang yang bagi motivation tu. Korang yang cakap good luck semua. And then orang yang naik cakap korang congrats sebab dah percaya. So itulah the best moment
Jadi itu je lah pengalaman Anis mendaki Kinabalu yang boleh Anis cerita dengan korang semua. Sebenarnya banyak lagi yang nak cerita tapi yang nak pendek kan je. Lepas tu kalau korang nak sendiri merasa korang kena pergi sendiri. Kalau boleh sekali semua hidup tak apa. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kesihatan yang baik, lepas tu duit lah. Lepas tu ada masa yang lebih, InsyaAllah tahun depan Anis nak pergi lagi. Tahun depan lagi nak pergi lagi. Tahun depan lagi nak pergi lagi. Dia serik tapi dia nak lagi, tahu tak? So okay lah. You guys memang should try. Bye bye.